Okey, kita masuk pula peluasan kuasa British di Myanmar 1885. Dan hingga terjadinya perang Inggeris Myanmar yang ketiga, sehingga Inggeris boleh menawan Myanmar sepenuhnya dalam perang yang ketiga. Okey, kita tengok pengenalan dia. Okey, peluasan kuasa British pada tahun 1885 melibatkan perang yang dinamakan Perang Inggeris Myanmar yang ketiga. Jadi British berazam menguasai seluruh Myanmar disebabkan kekayaan hasil kayu jati Myanmar, manakala Istana Myanmar berusaha untuk menembuskan maruah negara. Ini kesinambungan daripada kedua yang kita belajar tadi tu, yang kita belajar tadi ni yang ketiga. Maksud dia dua pihak, satu pihak British nak meluaskan ekonomi, nak ambil kayu jati di mana, dan satu pihak lagi di Myanmar dia nak menembuskan maruah, dia rasa terhina dengan apa yang dilakukan oleh British. Mereka berbangga, mereka nak mempertahankanlah prinsip mereka. Okey, kita tengok. Okey, sini juga kita akan bahagikan faktor politik, ekonomi dan sosial. Kita tengok faktor politik terlebih dahulu. Okey, Raja Min Don Min meninggal dunia tanpa mewasiatkan penggantinya. Jadi berlaku rampasan kuasa dalam kalangan putera-putera. Pada tahun 1878, Raja Tibau dilantik sebagai Raja Myanmar. Raja Tibau ni seorang raja yang lemah dan kejam, serta di bawah pengaruh isterinya iaitu Ratu Supayalat. Pemerintah Raja Tibau ni penuh dengan kekacauan politik dan keadaan kacau bilau kerana kerajaannya penuh dengan saudara mara dan orang kesayangannya yang tidak berkaliber. Pegawai-pegawai yang berwibawa dan berkaliber disingkirkan. Jadi Raja Tibau tadi menjatuhkan hukuman bunuh ke atas 80 ahli keluarganya yang cuba merampaskan tahta kerajaan. Peristiwa pembunuhan beramai-ramai ini menjejaskan perdagangan di Myanmar Hulu. Jadi pemerintah yang penuh dengan kekejaman dan huru-hara membimbangkan residen Inggeris di Myanmar Hulu. Pada tahun 1879, seorang residen British di Kabul iaitu Sir Louis Kavagnari dibunuh. Kemudian pada bulan Oktober, residensi di Mandalay dengan cepatnya ditutup. Hubungan Inggeris-Myanmar semakin tegang apabila Raja Tibau mengenakan monopoli diraja dalam bidang perdagangan. Itu keadaan politik yang tidak stabil di Myanmar. Kemudian di bawah politik juga iaitu kebimbangan pengaruh Perancis. Pengaruh Perancis ni memang daripada awal lagi kalau kita tengok. Kalau kita tengok daripada awal lagi, dua peringkat yang pertama, kemudian terusnya yang ketiga ni, iaitu Raja Tibau menjalinkan hubungan dengan kuasa Perancis kerana beliau menyedari British tidak menyenangi kegiatan Perancis di Annam dan Tonkin. Beliau menggunakan peluang ini untuk menentang tekanan dari British dan menghantar utusan ke Perancis. Jadi Raja Tibau ni seolah-olah nak mengenalkan British, cuba berbaik dengan Perancis. Utusan yang diketuai oleh Edwin Woon ni dihantar ke Paris atas alasan untuk mendapatkan maklumat tentang perkilangan dan teknologi serta menguruskan perjanjian perdagangan. Tapi tujuan sebenarnya utusan tersebut adalah untuk mendapatkan bantuan senjata dari Perancis. Setelah ditandatangani, utusan tadi membawa pulang perjanjian tersebut untuk mendapat pengesahan Raja Tibau. Dan Perancis pun bersetuju secara sulit untuk menghantar kelengkapan senjata ke Myanmar. Kemudian wakil Perancis iaitu M. Haas dihantar ke Mandalay sebagai konsul Perancis
Raja Tibau memberikan beberapa konsesi seperti kebenaran menubuhkan bank di Mandalay serta pembinaan jalan kereta api dari Mandalay ke Tonggo. Kemudian terdengarlah kabar angin bahawa Raja Tibau akan mengambil alih monopoli raja, mengendalikan kapal wap di Sungai Irrawaddy dan mengertai sistem pos. Jadi perkara-perkara ini sangat membimbangkan British. Okey. Ialah usaha British untuk memulakan perdagangan dengan Tongking melalui jalan darat serta persetujuan sulit dengan penjualan senjata kepada Myanmar. Jadi British bimbang jika Myanmar Hulu jatuh ke tangan Perancis. Jadi disebabkan keadaan tersebut, British melancarkan perang terhadap Myanmar untuk menegakkan kekuasaannya ke atas Myanmar Hulu demi menjamin kepentingan ekonominya. Jadi memang Raja Tibau ni saja. Dia saja nak mengena British, dia cuba berbaik dengan Perancis dan Perancis ni memang daripada dulu lagi memang cuba nak berbaik dengan Myanmar. Okey. Jadi Inggeris dia tak sukalah benda ni Kemudian di bawah politik juga berlaku perubahan pucuk pimpinan di Parlimen Britain di mana Parti Liberal yang dipimpin oleh Gladstone tewas dalam pilihan raya di England. Tempatnya diambil alih oleh Parti Konservatif di bawah Lord Salisbury dan Random Churchill. Jadi perubahan pucuk pimpinan tersebut membantu dasar campur tangan di Myanmar. Jadi mereka ni lagi bertindak lebih agresif kerana perubahan pucuk pimpinan tadi. Okey, kemudian dari segi di bawah faktor ekonomi, yang pertama adalah desakan saudagar British. Saudagar British mendesak agar kerajaan British campur tangan di Myanmar Hulu. Ini disebabkan kekayaan ekonomi Myanmar dan usaha British untuk menggunakan Myanmar Hulu sebagai laluan perdagangan ke bahagian barat China. Kemudian satu perkara yang menimbulkan kemarahan saudagar British ialah sekatan yang dikenakan oleh Myanmar ke atas golongan saudagar. Mereka tidak dilayan dengan baik. Malah Myanmar dikatakan tidak mematuhi perjanjian perdagangan yang ditandatangani pada tahun 1862. Saudagar British mendesak kerajaan British campur tangan kerana Raja Myanmar tidak mematuhi perjanjian 1867. Mengikut perjanjian tersebut, Raja Myanmar hanya memonopoli batu permata, minyak dan kayu jati. Tapi apa yang berlaku, Raja Myanmar juga memonopoli gula, gading dan gandum. Jadi ini perdagangan saudagar British terjejas akibat tindakan Raja Myanmar tersebut. Jadi dia memonopoli semuanya, tidak mematuhi perjanjian yang telah dibuat. Okey, ini telah merisaukan saudagar-saudagar British. Kemudian di bawah ekonomi adalah masalah syarikat perdagangan Bombay Myanmar. Jadi syarikat perdagangan Bombay Myanmar diberi hak menguruskan kayu jati di Ningyan selama 25 tahun dan permit diperbaharui pada 1884. Tetapi syarikat tersebut dituduh mengambil kayu jati melebihi hak yang ditetapkan, tidak membayar cukai ekspor, beri rasuah kepada pegawai Myanmar dan beri gaji yang rendah kepada buruh Myanmar. Okey, kerana itu kerajaan Myanmar mengenakan denda sebanyak 23 juta rupiah ke atas syarikat tersebut. Raja Tibau juga menamakan kontrak syarikat tersebut dan menawarkan kepada sebuah syarikat Perancis. Okey, namun British enggan membayar denda tersebut dan membuat persiapan untuk menyerang Myanmar. Walaupun duta Myanmar di Perancis dan duta China di London cuba membantu berunding dengan kerajaan British supaya kes syarikat tersebut diselesaikan tanpa dibawa ke medan peperangan. Demi kepentingan ekonomi dan menyedari kelemahan Myanmar dari segi ketenteraan, Menteri Jajahan India Lord Rudolph Cecil
menghantar kata 2 kepada Myanmar dengan menetapkan tempoh masa sehingga 10 November 1885. Okey, nanti kita akan tengok berikutnya apa kata 2 tersebut dan apa reaksi Raja Tibau. Okey. Kemudian daripada reaksi Raja Tibau yang seolah-olah memandang rendah kepada kata 2 daripada British tadi. Jadi British menganggap ia sebagai satu protes. Satu protes dan seperti penolakan. Seolah tidak mengambil berat apa yang dikatakan oleh Lord Rudolph Cecil tadi. Jadi seterusnya British melancarkan perang terhadap Myanmar dulu dan digelar sebagai Perang Inggeris Myanmar yang ketiga pada tahun 1885. Perang Inggeris Myanmar yang ketiga yang terhebatlah. Okey. Kemudian kita tengok apa kata 2 yang dikatakan oleh Rudolph Cecil tadi. Yang pertama, okey, penyiasatan mesti dilakukan sebelum hukuman dikenakan ke atas syarikat perdagangan Bombay Myanmar. Okey. Seterusnya, seorang duta khas dari India British akan dihantar untuk menyiasat dan menyelesaikan kes tersebut. Kata yang ketiga, seorang residen British akan ditempatkan di Mandalay. Kerajaan Myanmar mesti membenarkan residen memiliki pasukan keselamatan dan sebuah kapal wak perang. Okey, kemudian yang kelima, Myanmar dikehendaki menyediakan kemudahan perdagangan kepada British semasa mengadakan hubungan perdagangan dengan China melalui wilayah-wilayah Myanmar, Hulu, dan yang terakhir kerajaan British di India akan mengawasi dasar luar Myanmar. Ini kata 2 daripada Menteri Jajahan India lah. Kemudian apa reaksi daripada Raja Tibau tadi? Okey. Reaksi Raja Tibau tadi yang pertama, okey, dia mengalu-alukan seorang residen British ditempatkan di Mandalay. Setuju? Kemudian yang kedua, penghantaran duta khas bagi menyelesaikan kes syarikat tidak perlu. Maksud dia tak perlu. Yang ketiga, sentiasa membantu memajukan perdagangan British dengan China melalui wilayahnya. Yang keempat, bersedia mengampunkan syarikat perdagangan Bombay Myanmar. Kemudian yang kelima, sebagai sebuah negara berdaulat dan merdeka, pengawasan dasar luar oleh British dianggap tidak perlu. Ini reaksi Raja Tibau seolah-olah macam apa yang dikatakan oleh Menteri Jajahan India tadi diambil indah tak indah. Jadi akibat daripada reaksi Raja Tibau tadi dianggap sebagai satu protes dan penolakan. Jadi secara tak langsung British marah dan terus melancarkan perang terhadap Myanmar dulu dalam Perang Inggeris Myanmar kedua pada bulan November 1885. Walaupun kita tahu bahawa sebenarnya tak ada alasan yang kuat daripada pihak British untuk menyerang atau menguasai Myanmar, tapi demi kepentingan ekonomi, British terus mengisytiharkan perang ke atas Myanmar Hulu. Okey, kemudian yang terakhir dari segi sosial, isu kasut. Yang ni kita masih ingat. Okey. Di tingkatan 5, salah satu mengapa perang Inggeris Myanmar terjadi disebut kerana isu kasut. Tapi di tingkatan 5 tidak didetailkan kan. Jadi ni kita tengok apa sebenarnya cerita dia, isu kasut ni. Okey. Masalah kasut ni adalah menjadi satu isu yang menyulitkan hubungan diplomatik antara Istana Myanmar dengan utusan British. Okey. Kita tahu bahawa dasar luar Raja Minumin yang berbaik-baik dengan Itali dan Perancis telah menimbulkan kebimbangan kepada British.
Kemudian isu kasut ni berlaku apabila Raja Mindomin memerintahkan wakil British yang menghadapnya di istana meninggalkan kasut mereka. Sebab masalah kasut ni ialah adat orang Myanmar yang mewajibkan supaya utusan asing yang ingin menghadap Raja Myanmar mesti menanggalkan kasut mereka dan duduk bersila. Bagi istana dan masyarakat Myanmar, adat ini melambangkan penghormatan kepada raja. Tetapi amalan tersebut dianggap sebagai satu bentuk penghinaan bagi orang Barat. Kerana British beranggapan membuka kasut ni menjatuhkan maruah mereka. Jadi tindakan British menyebabkan Raja Mindomin murka dan bertindak mengusir wakil-wakil British dan memutuskan hubungan dengan British. Jadi sikap istana Myanmar dan kerajaan British di India yang enggan bertolak ansur telah menyebabkan putusnya hubungan diplomatik antara kedua-dua belah pihak. Jadi ini adalah sebab-sebab yang menyebabkan berlakunya